Makanan yang boleh membuat saluran darah otak tersumbat inilah yang perlu kita mula kurangkan. Saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman, seorang doktor yang banyak meneliti bahan rujukan kesihatan dan pernah bertugas di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Dalam perkongsian kali ini kita akan berbincang tentang punca saluran darah menjadi sempit dan tersumbat makanan serta minuman berisiko yang sebaiknya dikurangkan dan makanan yang boleh membantu menjaga saluran darah supaya kekal lebih bersih dan lancar. Semuanya akan diterangkan dengan bahasa yang mudah supaya kita dapat faham bagaimana pilihan makanan harian boleh memberi kesan kepada otak jantung dan seluruh tubuh. Tiba-tiba sahaja apabila mendengar perkataan saluran darah otak tersumbat, mungkin ramai yang mula rasa tidak sedap hati. Memang wajar begitu kerana apabila saluran darah di otak tersumbat, kesannya bukan kecil. Keadaan ini dikenali sebagai stroke iskemia, iaitu apabila saluran darah di otak tersumbat sehingga darah tidak dapat membawa oksigen dan nutrien yang cukup kepada sel otak. Apabila sel otak kekurangan darah terlalu lama, sel itu boleh rosak dan mati secara perlahan-lahan. Yang menyedihkan, sel otak yang sudah mati biasanya tidak dapat kembali pulih seperti asal. Jadi apabila stroke berlaku, fungsi bahagian otak yang terlibat boleh hilang atau menjadi lemah. Walaupun seseorang berjaya diselamatkan dan boleh pulih selepas stroke, kesan sampingan seperti sukar bercakap, lemah sebelah badan, susah berjalan atau pergerakan menjadi perlahan masih boleh tertinggal. Kualiti hidup juga boleh berubah dengan besar. Ada orang yang dahulu aktif ke pasar solat berjemaah, menjaga cucu atau memasak sendiri, tiba-tiba perlu bergantung kepada orang lain. Lebih membimbangkan, risiko stroke berulang juga tinggi. Dalam beberapa data kesihatan, ada pesakit yang mengalami stroke semula dalam beberapa tahun selepas serangan pertama. Jadi, ini bukan perkara yang boleh kita pandang ringan. Mungkin ada yang berkata, saya masih sihat, jadi tidak mengapa. Atau mungkin ada yang berfikir, saya belum terlalu tua, jadi perkara ini belum ada kena-mengena dengan saya. Tetapi sebenarnya risiko stroke bukan hanya berlaku kepada orang yang sudah sangat berusia. Risiko ini boleh mula meningkat lebih awal, terutama apabila gaya hidup dan pemakanan harian tidak dijaga. Masalah saluran darah tidak datang dalam satu malam. Ia biasanya terbentuk sedikit demi sedikit daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum, berapa kerap kita bergerak, bagaimana tekanan darah dikawal, dan bagaimana kolesterol berada dalam tubuh. Bila mendengar perkara ini, mungkin anda tertanya-tanya, makanan apakah yang boleh membuat saluran darah otak tersumbat? Dan sebaliknya, makanan apakah yang boleh membantu melindungi saluran darah daripada rosak? Sebenarnya perubahan kecil dalam pemakanan harian boleh memberi kesan besar kepada saluran darah. Bukan bermaksud kita perlu menukar seluruh hidup dalam satu hari. Tetapi dengan memahami makanan mana yang perlu dikurangkan dan makanan mana yang boleh ditambah, kita boleh mula menjaga saluran darah dengan lebih bijak. Dalam video ini saya akan kongsikan makanan dan minuman yang sebaiknya dikurangkan, kemudian makanan yang boleh membantu saluran darah kekal, lebih bersih dan sihat. Dengar sampai akhir, kerana mungkin ada makanan yang selama ini nampak biasa sahaja di meja makan, tetapi sebenarnya memberi kesan besar jika diambil terlalu kerap. Sebelum kita masuk kepada senarai makanan yang menyumbat atau makanan yang membantu membersihkan saluran darah, kita perlu faham dahulu mengapa saluran darah boleh tersumbat. Salah satu punca utama stroke ialah pengerasan arteri. Pengerasan arteri berlaku apabila kolesterol sisa buangan dan bahan lain mula berkumpul pada bahagian dalam saluran darah. Lama-kelamaan, saluran darah yang asalnya lembut dan anjal menjadi semakin tebal, keras dan sempit. Bayangkan seperti paip getah lama di halaman rumah. Pada awalnya air boleh mengalir dengan lancar. Tetapi apabila paip itu semakin keras, bahagian dalamnya mula sempit dan aliran air menjadi perlahan. Begitu juga dengan saluran darah kita. Apabila saluran darah menjadi keras dan sempit, darah lebih sukar mengalir dan risiko tersumbat menjadi semakin tinggi.
Sekarang mungkin ada satu perkara yang membuat kita tertanya-tanya, adakah saluran darah tersumbat itu semuanya berpunca daripada kolesterol? Sebenarnya kolesterol itu sendiri bukanlah sesuatu yang terus boleh dianggap musuh kepada tubuh kita. Tubuh masih memerlukannya untuk membina dinding sel menghasilkan hormon dan membantu proses penting dalam penghadaman. Dalam badan kita ada dua jenis kolesterol yang sering disebut. Pertama ialah kolesterol jahat yang tugasnya membawa kolesterol yang dihasilkan oleh hati ke seluruh badan. Kedua ialah kolesterol baik yang membantu membawa lebihan kolesterol dari saluran darah kembali ke hati supaya boleh diproses dan dikeluarkan daripada tubuh. Selagi dua jenis kolesterol ini berada dalam keadaan seimbang, tubuh masih boleh berfungsi dengan baik. Tetapi masalah mula timbul apabila kolesterol jahat menjadi terlalu banyak. Bila kolesterol jahat meningkat, ia lebih mudah teroksida akibat radikal bebas, lalu mula melekat dan berkumpul pada dinding saluran darah. Mungkin Anda tertanya-tanya apakah sebenarnya radikal bebas itu? Secara mudah, radikal bebas ialah sebahagian daripada oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, tetapi berada dalam keadaan terlalu aktif. Dalam jumlah yang terkawal, ia membantu tubuh melawan kuman dan virus. Namun apabila jumlahnya berlebihan, ia boleh menyerang sel yang sihat dan merosakkan bahagian penting dalam badan. Kolesterol yang sudah menjadi pekat dan melekat ini lama-kelamaan membentuk plak. Plak inilah yang menyempitkan ruang di dalam saluran darah dan membuat aliran darah menjadi semakin perlahan. Pada satu tahap, plak itu boleh pecah lalu membentuk gumpalan darah. Jika gumpalan darah ini menutup saluran darah sepenuhnya, aliran darah boleh terhenti. Dan apabila ia berlaku pada saluran darah di otak, risiko stroke boleh berlaku. Bukan itu sahaja. Apabila saluran darah sudah sempit akibat pengerasan arteri, jantung perlu menolak darah dengan lebih kuat supaya darah masih dapat melalui laluan yang sempit itu. Akibatnya tekanan darah boleh menjadi tinggi. Tekanan darah tinggi pula memberi tekanan berterusan kepada dinding saluran darah. Jika tekanan ini berlaku dalam jangka masa panjang, bahagian dalam saluran darah boleh cedera menjadi semakin keras dan lebih mudah rapuh. Inilah kitaran yang berbahaya. Apabila pengerasan arteri semakin teruk, tekanan darah naik. Bila tekanan darah terus naik, saluran darah semakin rosak, lalu pengerasan arteri menjadi semakin serius. Sampai di sini, Anda mungkin sudah dapat melihat bagaimana kolesterol jahat yang terlalu banyak apabila teroksida oleh radikal bebas boleh menjadi punca saluran darah rosak dan mudah tersumbat. Selepas memahami perkara ini, barulah kita masuk kepada makanan yang patut dikurangkan kerana boleh meningkatkan kolesterol jahat dan membuat saluran darah lebih mudah tersumbat. Makanan pertama yang perlu diberi perhatian ialah daging proses. Daging proses merujuk kepada makanan seperti sausage daging salai, daging burger nugget ham, dan makanan berdaging yang diproses untuk tahan lebih lama atau mempunyai rasa yang lebih kuat. Makanan seperti ini sering muncul dalam sarapan bekal, anak hidangan segera, atau lauk ringkas ketika sibuk. Ramai orang memakannya kerana mudah sedap dan cepat disediakan. Tetapi daging proses biasanya mengandungi lemak tepu yang agak tinggi. Jika lemak tepu diambil terlalu banyak, paras kolesterol jahat dalam darah boleh meningkat. Mungkin Anda tertanya-tanya pula, apa itu lemak tepu? Lemak tepu ialah salah satu jenis asid lemak yang membentuk lemak dalam makanan. Secara umum, lemak boleh dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tidak tepu. Apabila kita mengambil terlalu banyak lemak tepu, tubuh lebih cenderung menghasilkan lebih banyak kolesterol, terutama melalui hati. Ramai orang menyangka kalau mahu menurunkan kolesterol, cukup sekadar mengelakkan makanan yang tinggi kolesterol. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Sebahagian besar kolesterol dalam darah, sekitar 80 hingga 90%, dihasilkan oleh hati sendiri. Hanya sebahagian kecil, sekitar 10 hingga 20%, datang terus daripada makanan. Jadi untuk membantu mengawal kolesterol dengan lebih berkesan, bukan hanya makanan tinggi kolesterol yang perlu diperhatikan, tetapi juga makanan yang merangsang tubuh menghasilkan lebih banyak kolesterol.
Sebab itulah daging proses perlu dikurangkan. Jika Anda biasa makan sausage, daging burger nugget atau daging salai hampir setiap hari, cubalah kurangkan sedikit demi sedikit. Boleh tukar dengan lauk yang lebih ringkas seperti ikan telur dalam jumlah sesuai tauhu tempe ayam segar atau lauk rumah yang dimasak sendiri. Tidak perlu berubah secara mendadak. Cukup mula dengan mengurangkan kekerapan memilih pilihan yang lebih segar dan menjadikan daging proses sebagai makanan sekali-sekala bukan makanan harian. Yang kedua ialah minuman sukan. Minuman sukan juga termasuk dalam kumpulan minuman manis, tetapi berbeza sedikit daripada minuman bergas biasa kerana ia dibuat untuk membantu menggantikan air dan mineral yang hilang selepas tubuh banyak berpeluh, terutama selepas bersenam atau melakukan kerja berat. Dengan kata lain, minuman sukan memang boleh membantu badan pulih dengan lebih cepat apabila digunakan pada waktu yang sesuai. Namun perkara yang perlu kita perhatikan ialah sumber tenaga utama dalam minuman sukan biasanya datang daripada gula. Sebab itu pada label bahan, kita sering nampak kandungan seperti karbohidrat, gula glukosa, sirap jagung atau pemanis lain. Secara umum, satu botol minuman sukan sebanyak 500 ml boleh mengandungi sekitar 33 gram gula. Ini bermakna hanya dengan minum satu botol sehari, jumlah gula yang masuk ke dalam badan sudah boleh menjadi terlalu tinggi. Jadi jika seseorang menjadikan minuman sukan sebagai minuman harian, seolah-olah menggantikan air kosong tanpa aktiviti berat atau peluh yang banyak, ia boleh membawa kepada pengambilan gula berlebihan tanpa disedari. Malah dalam pemerhatian kesihatan, orang yang kerap mengambil minuman tinggi kalori setiap hari didapati mempunyai risiko masalah saluran darah dan stroke yang lebih tinggi berbanding mereka yang jarang atau tidak mengambilnya. Mungkin Anda tertanya-tanya kalau begitu, bila sebenarnya minuman sukan sesuai diminum. Dalam kehidupan biasa, air kosong atau teh tanpa gula sebenarnya sudah mencukupi untuk kebanyakan orang. Tetapi jika Anda bersenam lama, berjalan jauh di bawah cuaca panas, bekerja di kebun berniaga, di pasar pagi, atau melakukan kerja luar yang menyebabkan peluh keluar, dengan banyak barulah minuman seperti ini boleh dipertimbangkan. Namun begitu dalam keadaan benar-benar kehilangan banyak air dan garam badan. Minuman rehidrasi oral biasanya lebih sesuai kerana kandungan gulanya lebih rendah dan kandungan garam mineralnya lebih seimbang untuk membantu menggantikan cecair serta elektrolit. Jadi yang penting bukan sekadar minum kerana rasanya sedap atau kerana nampak menyegarkan, tetapi memilih minuman mengikut keadaan tubuh pada waktu itu. Makanan ketiga yang perlu diberi perhatian ialah makanan bergoreng. Makanan bergoreng memang sangat dekat dengan kehidupan kita di Malaysia. Dari pisang goreng cucur, keropok lekor, ayam goreng kari pap, hingga lauk yang digoreng rangup, semuanya mudah ditemui di gerai tepi jalan, pasar malam, kedai mamak dan juga di rumah sendiri. Masalahnya makanan bergoreng boleh mengandungi lemak tepu dan lemak trans dalam jumlah yang tinggi, terutama jika menggunakan minyak tertentu atau minyak yang dipanaskan berulang kali. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya lemak trans itu? Lemak trans ialah sejenis lemak yang boleh terbentuk melalui proses pengolahan minyak tumbuhan dan ia juga boleh muncul dalam makanan yang menggunakan minyak lama atau minyak yang dipanaskan berkali-kali. Lemak seperti ini sering digunakan dalam makanan proses kerana ia membantu makanan tahan lebih lama dan memberikan tekstur yang lebih rangup. Tetapi apabila lemak trans diambil terlalu banyak, ia boleh meningkatkan kolesterol jahat dan pada masa yang sama menurunkan kolesterol baik. Keadaan ini menjadikan saluran darah lebih mudah mengalami pengerasan dan penyempitan. Bukan itu sahaja. Apabila minyak goreng digunakan berulang kali, bahan dalam minyak dan makanan boleh berubah secara kimia. Perubahan ini boleh meningkatkan tekanan oksidatif dalam tubuh. Tekanan oksidatif ialah keadaan apabila radikal bebas menjadi terlalu aktif dan mula merosakkan sel serta tisu tubuh sendiri.
Apabila perkara ini berlaku pada bahagian dalam saluran darah keradangan, boleh tercetus dinding saluran darah menjadi lebih mudah cedera dan proses pengerasan arteri boleh berlaku dengan lebih cepat. Sebab itu, makanan bergoreng bukan semata-mata soal minyak atau kalori, tetapi juga soal kesan jangka panjang terhadap saluran darah. Jika anda masih mahu makan makanan bergoreng, cubalah kurangkan kekerapan dan jumlahnya. Gunakan minyak yang lebih sedikit, elakkan mengulang minyak terlalu banyak kali. Pilih cara goreng ringan atau tumis dan seimbangkan hidangan dengan sayur ulam sup atau lauk yang dimasak secara lebih sederhana. Tidak perlu berhenti semuanya sekaligus, tetapi kurangkan perlahan-lahan supaya saluran darah tidak terus menerima beban yang sama setiap hari. Makanan keempat yang perlu diberi perhatian ialah makanan ringan. Makanan ringan memang mudah membuat kita leka kerana teksturnya rangup, rasanya masin atau pedas, dan selalunya sedap dimakan sambil menonton televisyen atau berehat selepas makan malam. Tetapi di sebalik rasa rangup itu, banyak makanan ringan menggunakan minyak sayuran untuk menjadikan teksturnya lebih garing dan tahan lama di rak kedai. Terutama makanan seperti kerepek kentang, kerepek ubi keropok segera, dan pelbagai makanan ringan yang digoreng semuanya boleh mengandungi lemak trans dan lemak tepu dalam jumlah yang tidak sedikit. Lemak seperti ini boleh menyebabkan kolesterol jahat meningkat dan akhirnya mendorong pembentukan plak di dalam saluran darah. Bila plak mula terkumpul, ruang dalam saluran darah menjadi semakin sempit dan aliran darah tidak lagi berjalan selancar dahulu. Mungkin anda hanya fikir sedikit kerepek pada waktu petang tidak mengapa. Memang sekali-sekala mungkin tidak menjadi masalah besar, tetapi jika hampir setiap hari selepas makan tengah hari atau sebelum tidur, tangan selalu mencapai satu paket makanan ringan, lama-kelamaan tubuh boleh menerima beban minyak dan garam yang tinggi. Jika anda benar-benar mahu mengambil kudapan, pilihlah pilihan yang lebih ringan, seperti biskut bakar yang rendah gula, kacang panggang tanpa garam berlebihan, buah potong jagung rebus, atau kuih tradisional yang tidak digoreng terlalu berminyak. Namun begitu, walaupun pilihan itu nampak lebih baik, jumlah tetap perlu dijaga. Apapun jenis kudapan, jika dimakan terlalu banyak, ia tetap boleh membebankan tubuh. Jadi nikmatilah secara sederhana, bukan sebagai tabiat harian yang tidak terkawal. Makanan kelima ialah minuman manis bergula. Minuman seperti ini sangat mudah ditemui di Malaysia, sama ada air berkarbonat, teh ais manis, sirap air kotak, minuman berperisa, atau minuman sejuk yang dijual di kedai makan. Rasanya memang menyegarkan terutama ketika cuaca panas. Tetapi masalah utamanya ialah kandungan gula yang tinggi. Pengambilan gula berlebihan boleh meningkatkan risiko kencing manis. Kencing manis berlaku apabila insulin tidak dapat bekerja dengan baik, lalu paras gula dalam darah kekal tinggi untuk tempoh yang panjang. Apabila gula darah sering tinggi, dinding saluran darah boleh mengalami kerosakan sedikit demi sedikit. Bila dinding saluran darah sudah cedera, kolesterol lebih mudah melekat dan berkumpul di kawasan itu. Inilah yang akhirnya boleh menyumbang kepada penyempitan saluran darah dan meningkatkan risiko stroke. Dalam beberapa pemerhatian kesihatan, orang yang hampir setiap hari mengambil minuman manis didapati mempunyai risiko masalah saluran darah yang lebih tinggi berbanding mereka yang jarang mengambilnya. Jadi bukan sekadar makanan berminyak yang perlu diperhatikan. Apa yang kita minum setiap hari juga boleh memberi kesan besar kepada darah dan saluran darah. Jika selama ini anda biasa minum air manis setiap kali makan, cuba perlahan-lahan tukar kepada air kosong, teh kosong, kopi kosong, atau minuman panas tanpa gula. Tidak perlu terus berubah secara mendadak. Mulakan dengan mengurangkan gula separuh dahulu, kemudian biasakan lidah sedikit demi sedikit. Perubahan kecil seperti ini boleh membantu mengurangkan pengambilan gula dan pada masa yang sama membantu menjaga saluran darah dalam jangka panjang. Makanan keenam ialah mi segera. Mi segera memang sangat mudah dan cepat disediakan. Hanya perlu tuang air panas, tunggu beberapa minit dan sudah boleh dimakan.
Sebab itulah ramai orang menyimpannya di rumah di asrama di pejabat atau menjadikannya pilihan ketika malas memasak. Tetapi di sebalik kemudahannya mi, segera mempunyai beberapa perkara yang boleh meningkatkan risiko kepada saluran darah jika diambil terlalu kerap. Pertama sekali ialah kandungan garamnya yang tinggi. Apabila garam diambil berlebihan, tubuh lebih mudah menahan air dan tekanan darah boleh naik. Tekanan darah tinggi pula memberi tekanan kuat kepada dinding saluran darah, lalu meningkatkan risiko kerosakan dan pengerasan arteri. Dalam satu hidangan mi segera, terutama yang berkuah, jumlah garam boleh menjadi sangat tinggi, lebih-lebih lagi jika seluruh perencah dan kuahnya dihabiskan. Akibatnya, walaupun makanan lain pada hari itu nampak biasa, jumlah garam harian mungkin sudah melebihi keperluan tubuh. Jadi, jika Anda masih mahu makan mie, segera sekali-sekala. Ada beberapa cara yang lebih bijak. Kurangkan serbuk perencah, jangan habiskan kuah, tambah sayur seperti sawi kobis tomato atau tauge. Dan jika boleh, tambah sumber protein yang lebih segar seperti telur tauhu atau ayam rebus. Selain itu, sebahagian mie segera juga menggunakan minyak yang mengandungi lemak tepu, termasuk minyak sawit, dalam proses penyediaannya. Jika ada pilihan, pilih mie yang tidak digoreng atau jenis yang lebih rendah garam. Mie segera bukan makanan yang perlu dimusuhi sepenuhnya, tetapi ia sebaiknya tidak dijadikan makanan harian. Jadikan ia pilihan sekali-sekala sahaja, dan apabila makan, ubah sedikit cara penyediaannya supaya tubuh tidak menerima terlalu banyak garam dan lemak dalam satu hidangan. Yang ketujuh ialah alkohol. Ada orang pernah mendengar bahawa minuman beralkohol dalam jumlah kecil kadang-kadang dikaitkan dengan kesihatan, seolah-olah sedikit minum tidak memberi masalah besar. Ini kerana alkohol boleh meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Apabila kolesterol baik meningkat, ia membantu membawa lebihan kolesterol yang melekat di saluran darah kembali ke hati untuk diproses. Dari sudut itu, memang ada keadaan tertentu yang membuat orang menganggap alkohol boleh memberi sedikit kesan perlindungan terhadap pengerasan saluran darah. Tetapi perkara yang paling penting di sini ialah jumlahnya. Jika diminum secara berlebihan, kesannya boleh berubah menjadi sebaliknya. Alkohol yang terlalu banyak boleh meningkatkan kolesterol jahat dan memberi beban besar kepada hati. Ketika hati memproses alkohol, tubuh juga menghasilkan lemak neutral. Jika seseorang minum terlalu kerap atau terlalu banyak, proses ini menjadi berlebihan dan lemak neutral lebih mudah terkumpul dalam darah. Mungkin Anda tertanya-tanya, apa kaitan lemak neutral dengan kolesterol? Sebenarnya apabila lemak neutral meningkat, kolesterol jahat juga lebih mudah naik, manakala kolesterol baik boleh menurun. Bila keadaan ini berlaku, keseimbangan kolesterol dalam tubuh mula terganggu dan saluran darah lebih mudah menerima kesan buruk dalam jangka panjang. Sebab itu, minum berlebihan bukan sekadar soal mabuk atau pening kepala pada malam itu sahaja. Ia juga boleh memberi kesan perlahan kepada hati darah, tekanan darah, dan saluran darah. Jadi berapa banyak yang masih dianggap selamat? Secara umum, semakin sedikit alkohol diambil, semakin rendah beban kepada tubuh. Bagi orang yang sudah berusia atau mereka yang ada darah tinggi, kencing manis, masalah hati, masalah jantung, atau sedang mengambil ubat tertentu, lebih baik berbincang dengan doktor sebelum minum. Jika selama ini seseorang sudah biasa minum lebih daripada jumlah yang sepatutnya, memang sukar untuk berhenti secara mendadak. Dalam keadaan begitu, mulakan dengan langkah yang lebih lembut. Kurangkan jumlah sedikit demi sedikit. Gantikan sesetengah waktu minum dengan air soda tanpa gula, air kosong, sejuk teh tanpa gula, atau minuman tanpa alkohol. Jika ada majlis keluarga, kenduri jamuan, atau pertemuan dengan kawan lama di kedai makan, cuba tetapkan had dari awal supaya tidak terbawa-bawa oleh suasana. Selepas hari yang melibatkan alkohol, beri ruang kepada tubuh untuk berehat dan jangan sambung minum pada hari berikutnya. Yang penting bukan memaksa diri berubah dalam satu malam, tetapi membina tabiat yang lebih tenang dan terkawal. Dengan mengurangkan alkohol secara perlahan, hati
mendapat peluang untuk pulih darah menjadi lebih mudah dijaga, dan saluran darah tidak terus menerima tekanan yang sama setiap hari. Yang ke-8 ialah minuman tenaga. Ramai orang minum minuman tenaga kerana merasakan ia boleh membuat badan lebih segar, mata lebih terbuka, dan rasa letih berkurang, terutama ketika memandu jauh bekerja lewat malam atau perlu menyiapkan sesuatu dengan cepat. Minuman tenaga memang sering dipasarkan sebagai minuman untuk membantu tubuh kembali bertenaga dan memberi rasa segar. Bezanya dengan minuman manis biasa, minuman tenaga biasanya mengandungi beberapa bahan tambahan seperti asid amino, vitamin, dan kafein. Pada pandangan pertama, ia mungkin nampak lebih bermanfaat berbanding air berkarbonat biasa. Tetapi perkara yang perlu kita lihat dengan lebih berhati-hati ialah jumlah gulanya. Dalam satu tin minuman tenaga sebanyak 250 ml, ada yang mengandungi sekitar 27 gram gula. Jumlah ini hampir bersamaan dengan 7 ketul gula kecil. Walaupun tidak semestinya sama seperti sesetengah minuman bergas yang sangat manis. Satu tin sahaja sudah boleh membuat pengambilan gula harian menjadi terlalu tinggi, terutama jika hari itu Anda juga mengambil teh, tarik kuih manis, nasi berlauk, atau minuman sejuk di kedai makan. Mungkin Anda tertanya-tanya kalau begitu, bila minuman tenaga patut diminum. Sebenarnya minuman seperti ini bukan sesuai dijadikan minuman harian. Ia hanya patut diambil pada waktu tertentu sahaja, contohnya apabila benar-benar perlu berjaga dan menumpukan perhatian. Gula di dalamnya boleh diserap dengan cepat sebagai tenaga, manakala kafein biasanya mula memberi kesan selepas beberapa ketika. Namun bagi warga emas atau mereka yang ada tekanan darah tinggi, jantung, berdebar, susah tidur, kencing manis, atau sedang mengambil ubat tertentu, minuman tenaga perlu lebih berhati-hati. Jika diminum terlalu kerap, tubuh bukan sahaja menerima gula berlebihan, tetapi juga boleh menjadi lebih gelisah, tidur terganggu, dan tekanan kepada jantung boleh bertambah. Jadi, jika mahu minum, jadikan ia pilihan sekali-sekala sahaja, bukan minuman harian. Lebih baik biasakan tubuh dengan air kosong, kopi kosong, teh tanpa gula, atau rehat yang cukup. Minuman tenaga boleh memberi rasa segar sekejap, tetapi saluran darah memerlukan penjagaan yang konsisten setiap hari. Yang ke-9 ialah minuman buah atau jus buah komersial. Ramai orang menganggap minuman buah sebagai pilihan yang lebih sihat kerana namanya berkait dengan buah. Bila melihat gambar oren, apel, anggur, mangga atau buah campuran pada botol dan kotak minuman, kita mudah berasa bahawa minuman itu tentu baik untuk tubuh. Tetapi tidak semua minuman buah sama seperti makan buah segar. Banyak minuman buah komersial mengandungi gula tambahan untuk menjadikan rasanya lebih manis, lebih sedap, dan lebih mudah diterima oleh ramai orang. Gula buah yang dikenali sebagai fruktosa memang wujud secara semula jadi dalam buah dan madu. Rasanya ringan manis dan lebih menyegarkan apabila diminum sejuk. Sebab itu minuman buah terasa lebih mudah masuk ke tekak, terutama pada hari panas di Malaysia. Namun apabila fruktosa atau gula tambahan diambil terlalu banyak, ia tetap boleh memberi kesan kepada lemak darah dan kolesterol. Pengambilan gula yang meningkat dari hari ke hari boleh menyebabkan jumlah kolesterol dan kolesterol jahat bertambah. Mungkin ada yang berfikir kalau jus buah perlu berhati-hati, adakah jus sayur lebih selamat? Jawapannya tetap perlu lihat kandungannya. Banyak jus sayur yang dijual di pasar raya dicampur dengan buah seperti apel, oren, mangga, atau nanas supaya rasanya lebih sedap dan tidak terlalu pahit. Akhirnya, walaupun namanya jus sayur, jumlah gula di dalamnya masih boleh menjadi agak tinggi. Ada minuman seperti ini yang mengandungi lebih daripada 10 gram gula dalam satu botol. Memang nampak lebih rendah berbanding air berkarbonat, tetapi jika diminum setiap hari, terutama bersama makanan lain yang sudah tinggi karbohidrat dan gula, jumlah keseluruhan tetap boleh berlebihan. Jadi jangan hanya percaya pada perkataan buah atau sayur di hadapan botol.
biasakan diri membaca label bahan dan jumlah gula. Jika boleh pilih minuman tanpa gula tambahan, atau lebih baik makan buah segar secara terus kerana seratnya masih ada dan rasa kenyang lebih lama. Jika mahu minum jus, ambil dalam jumlah kecil dan jangan jadikannya pengganti air kosong. Yang nampak sihat pun tetap perlu diambil dengan bijak kerana saluran darah kita tidak hanya terkesan oleh apa yang jelas manis, tetapi juga oleh gula tersembunyi yang kita minum tanpa sedar. Makanan ke-10 yang perlu diberi perhatian ialah margarin. Margarin dibuat daripada minyak tumbuhan yang diproses supaya teksturnya menjadi lembut dan rasanya seakan mentega. Bila disapu pada roti bakar panas memang terasa sedap dan mudah menjadi pilihan waktu sarapan. Tetapi perkara yang perlu kita lihat dengan lebih teliti ialah kandungan lemak trans yang boleh wujud dalam sesetengah produk margarin dan makanan proses yang menggunakan bahan seumpamanya. Lemak trans ialah sejenis asid lemak yang boleh terbentuk apabila minyak tumbuhan diproses supaya lebih stabil, lebih mudah pejal dan tahan lebih lama. Mungkin anda jarang mendengar istilah ini dalam kehidupan seharian, tetapi kesannya kepada saluran darah bukan perkara kecil. Lemak trans diketahui boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah saluran darah kerana ia boleh menaikkan kolesterol jahat sambil menurunkan kolesterol baik. Bila kolesterol jahat bertambah dan kolesterol baik berkurang, lebihan kolesterol lebih mudah berkumpul pada dinding saluran darah. Lama-kelamaan keadaan ini boleh menyumbang kepada pengerasan arteri penyempitan saluran darah dan peningkatan risiko masalah jantung serta strok. Di banyak negara penggunaan lemak trans dalam makanan telah dikawal dengan lebih ketat. Di Malaysia juga pengguna semakin digalakkan untuk membaca label makanan dan lebih berhati-hati dengan produk yang terlalu banyak diproses. Makanan yang boleh mengandungi lemak tidak sihat bukan hanya margarin, tetapi juga shortening creamer, bukan tenusu roti dan pastry komersial mayonis tertentu, biskut, kek, kuih moden, makanan sejuk beku dan snack yang tahan lama di rak kedai. Kadang-kadang kita tidak sedar kerana makanan itu nampak biasa sahaja. Tetapi jika dimakan berulang-ulang, jumlah lemak tidak sihat boleh terkumpul dalam tubuh. Jadi untuk mengurangkan pengambilan lemak trans, biasakan diri memeriksa label bahan sebelum membeli. Jika terdapat istilah seperti minyak terhidrogenasi, separa-shortening atau lemak sayuran terproses, lebih baik berhati-hati. Kurangkan makanan proses seperti biskut manis, kek, segera pastry berkrim, makanan ringan, dan makanan yang terlalu tahan lama. Jika mahu menggunakan sapuan atau minyak dalam masakan, pilih pilihan yang lebih semula jadi dan sesuai seperti sedikit mentega, minyak zaitun, minyak canola, atau minyak masak yang digunakan secara sederhana. Dengan langkah kecil seperti membaca label, mengurangkan makanan proses, dan memilih lemak yang lebih baik, kita boleh membantu mengurangkan beban lemak trans dalam tubuh dan memberi ruang kepada saluran darah untuk kekal lebih sihat. Sekarang, selepas kita melihat makanan dan minuman yang patut dikurangkan, mari kita beralih pula kepada makanan yang boleh membantu menjaga saluran darah supaya kekal lebih bersih dan lancar. Makanan pertama ialah bawang putih. Dalam bawang putih terdapat alicin dan juga serat larut yang sering dikaitkan dengan manfaat kesihatan. Bukan bawang putih sahaja, makanan daripada keluarga yang hampir sama seperti bawang merah, daun bawang kucai, dan bawang besar juga mengandungi bahan aktif yang boleh menyokong kesihatan tubuh. Alicin dikatakan dapat membantu mengurangkan pembentukan kolesterol dalam tubuh, lalu menyokong penurunan paras kolesterol darah. Jika diterangkan dengan lebih mudah, bahan ini membantu mengganggu sebahagian proses yang digunakan tubuh untuk menghasilkan kolesterol. Sebab itu, bawang putih sering dikaji sebagai makanan yang berpotensi membantu penjagaan kolesterol secara semula jadi. Selain itu, alicin dalam bawang putih juga dikaitkan dengan kesan membantu saluran darah menjadi lebih rileks dan lebih mudah mengembang. Apabila saluran darah lebih terbuka, aliran darah boleh menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih mudah dikawal. Dalam beberapa pemerhatian terhadap orang yang mempunyai tekanan darah agak tinggi,
pengambilan bawang putih dalam bentuk tertentu menunjukkan kesan yang baik terhadap bacaan tekanan darah selepas beberapa minggu. Namun, ini tidak bermaksud bawang putih boleh menggantikan ubat doktor. Ia lebih sesuai dilihat sebagai sokongan kecil dalam pemakanan harian. Bawang putih juga perlu diambil secara sederhana. Bagi kebanyakan orang, jumlah sekitar 10 hingga 20 gram sehari sudah memadai bergantung kepada kesesuaian tubuh. Jika terlalu banyak, ia boleh menyebabkan bau badan dan bau mulut menjadi kuat perut, tidak selesa, cirit-birit, pedih ulu hati, atau rasa panas dalam perut. Ada juga orang yang mungkin sensitif atau mengalami reaksi alahan. Dari segi cara makan, bawang putih biasanya lebih baik digunakan selepas dicincang, diketuk, atau dimasak ringan supaya bahan aktifnya lebih mudah terbentuk dan digunakan oleh tubuh. Tidak perlu makan mentah dalam jumlah banyak kerana ia boleh mengganggu perut. Anda boleh memasukkannya dalam tumisan sayur, sup lauk, ikan ayam sambal yang dimasak, atau masakan rumah harian. Sedikit bawang putih dalam masakan bukan sahaja menambah rasa, tetapi juga boleh menjadi satu langkah kecil untuk menyokong penjagaan saluran darah dari hari ke hari. Makanan kedua yang membantu menjaga saluran darah ialah ikan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, betulkah dengan makan ikan sahaja kita boleh membantu mengurangkan risiko stroke? Sebenarnya ikan memang antara makanan yang sangat baik untuk saluran darah, terutama apabila dipilih dan dimasak dengan cara yang betul. Dalam ikan terdapat sejenis minyak baik yang dikenali sebagai asid lemak omega 3, termasuk EPA. Minyak baik ini membantu mengurangkan kolesterol dan lemak neutral dalam darah, lalu menyokong pencegahan pengerasan saluran darah. Bukan itu sahaja, ia juga membantu darah supaya tidak terlalu mudah bergumpal, sekaligus mengurangkan risiko terbentuknya darah beku yang boleh menyumbat saluran darah. Mungkin Anda berasa pelik sedikit bagaimana minyak boleh membantu mengurangkan kolesterol dan lemak dalam darah. Bunyi seperti bercanggah, bukan? Tetapi apabila kita faham jenis lemak, perkara ini menjadi lebih jelas. Lemak dalam makanan tidak semuanya sama. Secara mudah, ada lemak tepu dan ada lemak tidak tepu. Lemak tepu jika diambil berlebihan, lebih mudah dikaitkan dengan peningkatan kolesterol jahat, kegemukan, dan pengerasan saluran darah. Sebaliknya, lemak tidak tepu membantu tubuh mengurus lebihan kolesterol dengan lebih baik. Lemak jenis ini boleh menyokong peningkatan kolesterol baik dan membantu menurunkan kolesterol jahat. Dalam kumpulan lemak tidak tepu pula ada beberapa jenis lagi, termasuk omega 3 dan omega 6. Ikan tertentu, terutama ikan laut yang berlemak kaya, dengan omega 3 yang sangat baik untuk kesihatan saluran darah. Sebab itu ikan sering dikaitkan dengan penjagaan jantung, otak, dan peredaran darah. Apabila saluran darah lebih sihat, darah dapat mengalir dengan lebih lancar, dan risiko sumbatan boleh dikurangkan sedikit demi sedikit melalui pemakanan harian yang lebih baik. Di Malaysia, pilihan ikan sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ikan kembung, ikan sardin, ikan tenggiri, ikan selayang, ikan tongkol, dan ikan mabung adalah antara contoh yang mudah didapati di pasar basah, pasar tani, atau kedai runcit berhampiran rumah. Jika mahu mendapatkan manfaat yang lebih baik, pilihlah ikan yang lebih segar dan masak dengan cara yang lebih ringan, seperti sup singgang bakar kukus atau masak asam pedas dengan minyak yang tidak berlebihan. Kurangkan cara memasak yang terlalu banyak minyak, terlalu masin, atau terlalu kerap digoreng garing, kerana cara memasak juga boleh mengubah kesan makanan kepada tubuh. Jadi jika selama ini lauk ikan jarang ada di meja makan, cubalah mula masukkan ikan beberapa kali seminggu. Tidak perlu memilih ikan yang mahal. Yang penting ialah konsisten, sederhana, dan sesuai dengan tubuh sendiri. Satu hidangan ikan yang dimasak ringkas boleh menjadi langkah kecil untuk membantu menjaga kolesterol, mengurangkan lemak dalam darah, dan melindungi saluran darah otak dalam jangka panjang. Makanan ketiga yang membantu menjaga saluran darah ialah jus tomato. Jus tomato ada banyak jenis dan semakin mudah ditemui di pasar raya, kedai serbaneka, atau bahagian minuman sihat. Ramai orang mungkin hanya melihatnya sebagai minuman biasa,
Tetapi sebenarnya tomato mempunyai beberapa kandungan yang boleh menyokong kesihatan saluran darah dan membantu mengurangkan risiko stroke. Jus tomato kaya dengan nutrien seperti lycopene, niacin, vitamin asid folik, dan kalium. Bahan-bahan inilah yang menjadikan tomato bukan sekadar penyedap dalam masakan, tetapi juga makanan yang boleh memberi manfaat kepada tubuh apabila diambil dengan cara yang betul. Pertama sekali, mari kita lihat lycopene. Lycopene ialah bahan semula, jadi yang memberi warna merah pada tomato, dan ia mempunyai kesan antioksida yang kuat. Antioksida ini penting kerana ia membantu mengurangkan kerosakan akibat radikal bebas dalam tubuh. Bila radikal bebas terlalu banyak, kolesterol jahat lebih mudah teroksida dan melekat pada dinding saluran darah. Tetapi dengan sokongan antioksida seperti lycopene, proses kerosakan ini boleh dikurangkan dan kolesterol jahat dalam darah lebih mudah dikawal. Dalam beberapa pemerhatian kesihatan, pengambilan jus tomato secara konsisten dikaitkan dengan penurunan jumlah kolesterol dalam darah. Menariknya, manfaat lycopene bukan hanya pada kolesterol. Ia juga dikaitkan dengan sokongan terhadap tekanan darah. Apabila tekanan darah lebih stabil, tekanan pada dinding saluran darah menjadi lebih rendah dan ini boleh membantu mengurangkan risiko saluran darah menjadi keras atau rosak. Sebab itu tomato sering dianggap sebagai salah satu makanan yang baik untuk mereka yang mahu menjaga saluran darah, terutama selepas usia meningkat. Selain lycopene, jus tomato juga mengandungi niacin. Niacin membantu menyokong keseimbangan kolesterol dengan cara membantu meningkatkan kolesterol baik dan mengurangkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat, seperti yang kita sudah bincangkan tadi, ialah jenis kolesterol yang boleh menyumbang kepada pembentukan plak dalam saluran darah jika jumlahnya terlalu tinggi. Sebaliknya, kolesterol baik membantu membawa lebihan kolesterol kembali ke hati untuk diproses. Jadi apabila makanan tertentu membantu menyokong kolesterol baik dan menekan kolesterol jahat, ia boleh menjadi sebahagian daripada cara menjaga saluran darah dengan lebih bijak. Sampai di sini, Anda mungkin sudah dapat melihat mengapa jus tomato boleh menjadi pilihan yang baik untuk menyokong pencegahan stroke. Tetapi, sebelum terus membeli dan minum setiap hari, ada satu perkara penting yang perlu diperhatikan. Pilihlah jus tomato yang tidak ditambah garam dan tidak ditambah gula. Ini kerana garam berlebihan boleh menaikkan tekanan darah, manakala gula berlebihan pula boleh memberi beban kepada gula darah dan saluran darah. Jika tersalah pilih, minuman yang sepatutnya membantu boleh menjadi kurang sesuai untuk kesihatan. Jadi biasakan diri membaca label sebelum membeli. Jika Anda kurang suka rasa jus tomato, tidak mengapa. Anda boleh mengambil tomato dalam bentuk lain seperti sup tomato-tomato, dalam masakan sayur sambal tomato yang tidak terlalu berminyak, atau hirisan tomato bersama lauk harian. Yang penting bukan memaksa diri minum sesuatu yang tidak disukai, tetapi mencari cara yang paling mudah untuk memasukkan tomato ke dalam pemakanan harian. Sedikit perubahan seperti ini, jika dibuat dengan konsisten, boleh menjadi sokongan kecil untuk menjaga kolesterol, tekanan darah, dan kelancaran saluran darah dari hari ke hari. Makanan keempat yang membantu menjaga saluran darah ialah minyak zaitun. Apabila bercakap tentang minyak, ramai orang terus membayangkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Mereka fikir semua minyak boleh menaikkan kolesterol, menambah berat badan, dan menyumbat saluran darah. Tetapi tunggu dahulu. Seperti yang sudah kita bincangkan tadi, minyak juga ada jenisnya. Ada minyak yang memang perlu dikurangkan, tetapi ada juga minyak yang boleh memberi sokongan baik kepada tubuh apabila diambil dalam jumlah yang sesuai. Minyak zaitun termasuk dalam kumpulan lemak tidak tepu, iaitu jenis lemak yang lebih mesra kepada saluran darah berbanding lemak tepu dan lemak trans. Dalam minyak zaitun terdapat lemak tidak tepu tunggal yang boleh membantu mengurangkan kolesterol jahat dan lemak neutral dalam darah. Apabila kolesterol jahat lebih terkawal, pembentukan plak dalam saluran darah juga boleh dikurangkan.
Ini bermakna aliran darah berpeluang menjadi lebih lancar dan tekanan pada saluran darah tidak terlalu berat. Sebab itu minyak zaitun sering dikaitkan dengan corak pemakanan yang baik untuk jantung dan saluran darah. Dalam beberapa kajian, pemakanan corak makan yang menggunakan minyak zaitun sebagai sebahagian daripada hidangan harian dikaitkan dengan risiko stroke yang lebih rendah, terutama dalam kalangan mereka yang memang berisiko tinggi. Ini menunjukkan bahawa minyak bukan semestinya musuh, asalkan jenis dan jumlahnya dipilih dengan bijak. Di Malaysia mungkin tidak semua orang biasa menggunakan minyak zaitun dalam masakan harian, tetapi ia masih boleh dimasukkan sedikit demi sedikit. Contohnya gunakan minyak zaitun sebagai campuran salad, titiskan sedikit pada sayur kukus, gunakan dalam masakan ringkas yang tidak memerlukan api terlalu kuat, atau gantikan sebahagian minyak masak biasa dengan minyak zaitun untuk hidangan tertentu. Namun walaupun minyak zaitun dianggap lebih baik, ia tetap minyak dan tetap tinggi kalori. Jadi jangan pula digunakan terlalu banyak hanya kerana mendengar ia baik untuk kesihatan. Gunakan secara sederhana. Yang penting ialah menggantikan minyak yang kurang baik dengan pilihan yang lebih sesuai, bukan menambah minyak berlebihan ke dalam makanan. Dengan perubahan kecil seperti ini, tubuh masih dapat menikmati rasa makanan, sementara saluran darah mendapat sokongan yang lebih lembut dari hari ke hari. Makanan kelima ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ramai orang memang sudah tahu bahawa sayur dan buah baik untuk tubuh, tetapi mungkin masih ramai yang belum benar-benar faham bagaimana sayur dan buah boleh membantu melindungi saluran darah serta mengurangkan risiko stroke. Sebenarnya sayur dan buah mengandungi dua perkara penting yang sangat berguna untuk tubuh, yaitu serat dan mineral. Kedua-duanya memainkan peranan yang besar dalam menjaga kolesterol dan tekanan darah. Pertama, mari kita lihat serat. Apabila serat masuk ke dalam tubuh, ia boleh membantu mengikat sebahagian kolesterol dan membawanya keluar melalui sistem pencernaan. Dengan cara ini, lebihan kolesterol tidak terlalu mudah berkumpul di dalam darah dan tidak terlalu mudah melekat pada dinding saluran darah. Apabila kolesterol lebih terkawal, risiko pengerasan arteri dan penyempitan saluran darah juga boleh dikurangkan. Masalahnya dalam kehidupan harian, ramai orang tidak cukup mengambil serat. Sarapan mungkin hanya roti putih atau nasi lemak, makan tengah hari pula nasi dengan lauk, tetapi kurang sayur malam pula mie atau makanan bergoreng. Akhirnya sayur dan buah hanya menjadi hiasan kecil di tepi pinggan, bukan bahagian utama dalam hidangan. Sebab itu menambah sedikit sayur setiap hari boleh memberi perbezaan besar dalam jangka panjang. Selain serat, sayur dan buah juga kaya dengan mineral seperti kalium. Kalium membantu tubuh membuang lebihan garam melalui air kencing. Apabila garam berlebihan, dapat dikurangkan tekanan darah lebih mudah dikawal. Seperti yang sudah diterangkan tadi, tekanan darah tinggi ialah salah satu punca utama yang boleh merosakkan saluran darah dan meningkatkan risiko stroke. Jadi apabila kita mengambil makanan yang kaya dengan kalium seperti pisang betik, oren bayam sawi, tomato, ulam-ulaman, dan pelbagai sayur hijau, tubuh mendapat sokongan tambahan untuk menjaga tekanan darah. Dalam banyak pemerhatian kesihatan, pengambilan buah dan sayur yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko stroke yang lebih rendah. Terutama buah seperti epal dan pir serta sayur berdaun hijau, semuanya sering dikaitkan dengan manfaat kepada saluran darah. Jadi mulai hari ini, tidak perlu menukar seluruh menu sekaligus. Cukup tambah 1 mangkuk kecil sayur dalam makan tengah hari, ambil buah sebagai kudapan petang, atau gantikan makanan ringan dengan potongan betik jambu batu pisang atau epal. Jika makan nasi campur, lebihkan sayur. Jika masak di rumah, masukkan sawi, kobis, bayam, kacang panjang, atau ulam dalam hidangan. Perubahan ini nampak kecil, tetapi jika dibuat setiap hari, ia boleh membantu tubuh mendapatkan lebih banyak serat, lebih banyak mineral dan saluran darah yang lebih terjaga. Makanan keenam yang membantu menjaga saluran darah ialah teh hijau.
Bagi ramai orang Malaysia, minuman harian biasanya air kosong, kopi, teh tarik atau minuman suam selepas makan. Namun teh hijau juga semakin mudah ditemui dan boleh menjadi pilihan yang baik jika diambil tanpa gula. Teh hijau bukan sekadar minuman ringan untuk menghilangkan dahaga. Di dalamnya terdapat sejenis bahan yang dipanggil katekin, dan bahan inilah yang banyak dikaitkan dengan manfaat kepada saluran darah. Katekin mempunyai kesan antioksida, yaitu membantu mengurangkan kerosakan yang berlaku akibat radikal bebas dalam tubuh. Seperti yang kita sudah bincangkan sebelum ini, apabila radikal bebas terlalu banyak, kolesterol jahat lebih mudah teroksida dan melekat pada dinding saluran darah. Lama-kelamaan keadaan ini boleh menyumbang kepada pembentukan plak dan pengerasan arteri. Jadi apabila tubuh mendapat sokongan daripada bahan antioksida seperti katekin, proses kerosakan ini boleh dikurangkan sedikit demi sedikit. Bukan itu sahaja. Katekin dalam teh hijau juga dikaitkan dengan kesan membantu mengurangkan penghasilan kolesterol di hati. Apabila hati tidak menghasilkan kolesterol secara berlebihan, jumlah kolesterol jahat dalam darah lebih mudah dikawal. Selain itu, teh hijau juga boleh membantu mengurangkan penyerapan kolesterol daripada makanan. Maksudnya apabila diminum bersama hidangan, sebahagian kolesterol daripada makanan mungkin tidak diserap terlalu banyak ke dalam tubuh. Ini menjadikan teh hijau satu pilihan minuman yang lebih baik berbanding minuman manis yang biasa diambil bersama nasi campur mie, roti canai atau lauk harian. Menariknya lagi, katekin juga dikaitkan dengan keupayaan membantu saluran darah menjadi lebih rileks. Bila saluran darah lebih mudah mengembang, aliran darah boleh menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih mudah dikawal. Jadi jika selama ini Anda tidak terlalu memilih minuman ketika makan, cubalah perlahan-lahan biasakan diri dengan teh hijau tanpa gula. Tidak perlu minum terlalu banyak. Cukup satu cawan bersama makanan atau pada waktu petang sebagai pengganti minuman manis. Yang penting, jangan tambah gula berlebihan kerana manfaat teh hijau boleh berkurang jika ia berubah menjadi minuman manis. Satu cawan teh hijau yang ringkas, jika diamalkan dengan cara sederhana, boleh menjadi langkah kecil untuk membantu menjaga kolesterol, tekanan darah, dan saluran darah otak dalam jangka panjang. Makanan ketujuh ialah susu soya. Ramai orang sudah menganggap susu soya sebagai minuman yang sihat, terutama kerana ia berasal daripada kacang soya dan sering dikaitkan dengan makanan berasaskan tumbuhan. Tetapi sebenarnya susu soya bukan hanya baik sebagai minuman pengganti susu biasa. Ia juga mempunyai potensi untuk membantu menjaga saluran darah dan mengurangkan risiko stroke apabila diambil secara sesuai. Dalam kacang soya terdapat bahan yang dipanggil isoflavon soya. Isoflavon ini ialah sejenis polifenol dan strukturnya mempunyai persamaan dengan hormon wanita yang dikenali sebagai estrogen. Sebab itu makanan berasaskan soya sering dikaitkan dengan kesihatan wanita, terutama selepas usia meningkat. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ sahaja. Isoflavon soya juga dikaitkan dengan kesan membantu memperbaiki paras kolesterol dan menyokong tekanan darah yang lebih stabil. Seperti yang kita tahu, kolesterol jahat yang tinggi dan tekanan darah yang tidak terkawal ialah dua faktor besar yang boleh merosakkan saluran darah. Apabila kolesterol lebih terkawal dan tekanan darah lebih stabil, risiko pembentukan plak dan pengerasan arteri juga boleh dikurangkan. Dalam beberapa pemerhatian kesihatan, pengambilan isoflavon yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko stroke yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahawa susu soya boleh menjadi salah satu pilihan minuman yang baik, terutama jika diambil tanpa gula tambahan. Bagi wanita yang sudah melalui fasa pertengahan usia, isoflavon dalam soya juga boleh memberi sokongan lembut kepada tubuh kerana ia mempunyai sifat yang menyerupai estrogen. Apabila hormon wanita mula berubah atau menurun, sebahagian wanita mungkin mengalami rasa panas badan tidur, terganggu perubahan emosi, atau rasa tidak selesa yang berkait dengan usia. Susu soya tidak menyelesaikan semuanya.
tetapi boleh menjadi salah satu sokongan kecil dalam pemakanan harian. Namun, pilihlah susu soya yang tidak terlalu manis. Banyak susu soya yang dijual di pasar malam kedai makan atau dalam kotak sebenarnya mengandungi gula yang agak tinggi. Jika boleh pilih susu soya tanpa gula atau kurang gula. Anda juga boleh mengambil tauhu tempe atau kacang soya dalam masakan harian sebagai pilihan lain. Jadi susu soya bukan sekadar minuman biasa. Jika dipilih dengan bijak dan diminum secara sederhana, ia boleh membantu menyokong kolesterol, tekanan darah, kesihatan wanita, dan penjagaan saluran darah secara perlahan-lahan. Makanan ke-8 yang membantu menjaga saluran darah ialah kekacang. Sebabnya banyak jenis kekacang mengandungi beberapa nutrien yang sudah kita bincangkan sebelum ini, seperti asid lemak, omega 3, asid lemak, omega 9 serat, dan kalium. Antara contoh kekacang yang biasa disebut ialah pistachio, walnut, badam, dan kacang macadamia. Di Malaysia kita juga mudah menemui badam walnut, kacang gajus, kacang tanah panggang, dan campuran kekacang yang dijual di pasar raya atau kedai runcit. Kekacang ini bukan sekadar makanan ringan biasa. Dalam jumlah yang sesuai, ia boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan yang menyokong kesihatan saluran darah. Ada pemerhatian yang menunjukkan pengambilan badam dan kacang macadamia boleh membantu menurunkan kolesterol jahat, manakala walnut dan pistachio pula dikaitkan dengan peningkatan kolesterol baik. Ini penting kerana kolesterol jahat yang tinggi boleh menyumbang kepada pembentukan plak, sedangkan kolesterol baik membantu membawa lebihan kolesterol keluar dari saluran darah. Selain itu, banyak kekacang juga mengandungi L-arginin. Bahan ini membantu tubuh menghasilkan nitrik oksida, iaitu bahan semula, jadi yang membantu saluran darah menjadi lebih rileks dan lebih mudah mengembang. Apabila saluran darah lebih terbuka, darah boleh mengalir dengan lebih lancar, tekanan darah lebih mudah dikawal, dan risiko penyempitan saluran darah boleh dikurangkan. Sebab itu kekacang sering dikaitkan dengan penjagaan jantung dan saluran darah. Dalam beberapa analisis pemakanan, pengambilan badam juga dilihat memberi kesan yang baik kepada tekanan darah, sehingga ia dianggap boleh menjadi sebahagian daripada corak makan yang sihat. Namun, walaupun kekacang mempunyai banyak manfaat, ini tidak bermaksud kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Inilah perkara yang ramai orang mudah terlepas pandang. Kekacang tinggi kalori jika dimakan terlalu banyak, terutama sambil menonton televisyen atau berbual santai. Jumlah kalori boleh meningkat tanpa disedari. Lama-kelamaan, lebihan kalori ini boleh menyumbang kepada peningkatan lemak badan dan lemak dalam darah. Jika itu berlaku, manfaat yang kita harapkan boleh berubah menjadi beban kepada tubuh. Selain itu, kekacang juga mengandungi kalium. Untuk orang yang buah pinggangnya sihat, kalium boleh membantu tekanan darah. Tetapi bagi mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, kalium berlebihan mungkin tidak sesuai dan perlu lebih berhati-hati. Sebagai panduan mudah, jumlah kekacang yang sesuai untuk sehari biasanya sekitar 25 gram, lebih kurang 1 genggam kecil sahaja. Jumlah ini sudah cukup untuk dijadikan kudapan sihat tanpa membebankan tubuh dengan kalori berlebihan. Pilih kekacang yang dipanggang tidak terlalu masin, tidak bersalut gula, dan tidak digoreng dengan minyak banyak. Jangan jadikan kekacang sebagai pengganti seluruh makanan utama. Dan jangan makan terus dari balang besar tanpa sedar jumlahnya. Ambil sedikit kunyah perlahan-lahan dan jadikan ia pelengkap kepada pemakanan harian. Dengan cara yang sederhana, kekacang boleh membantu menyokong kolesterol, tekanan darah, dan kelancaran saluran darah dari hari ke hari. Makanan ke-9 ialah oat. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat oat sering disebut sebagai makanan baik untuk saluran darah. Jawapannya ialah serat. Antara serat yang paling penting dalam oat ialah beta-glukan, yaitu sejenis serat larut yang dikaitkan dengan kesan membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat. Sebenarnya serat kini sering dianggap sebagai nutrien yang sangat penting,
kerana peranannya bukan sekadar membantu pencernaan. Serat menjadi makanan kepada bakteria baik di dalam usus. Apabila bakteria baik ini menggunakan serat, ia menghasilkan asid lemak rantaian pendek. Bahan ini membantu tubuh mengurangkan penghasilan kolesterol, lalu paras kolesterol jahat dalam darah boleh menjadi lebih terkawal. Bukan itu sahaja. Serat juga boleh membantu menurunkan kolesterol melalui cara lain. Ia boleh melekat pada asid hempedu di dalam usus dan membawa sebahagiannya keluar bersama najis. Apabila asid hempedu berkurang, tubuh perlu menghasilkan asid hempedu baharu dengan menggunakan kolesterol sebagai bahan asas. Akibatnya sebahagian kolesterol jahat dalam darah digunakan lalu jumlahnya boleh menurun sedikit demi sedikit. Sebab itu, OAT sering disarankan sebagai pilihan sarapan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang mahu menjaga kolesterol dan saluran darah. Dalam beberapa pemerhatian terhadap orang yang mempunyai masalah lemak darah tinggi, pengambilan OAT secara konsisten dikaitkan dengan penurunan jumlah kolesterol dan kolesterol jahat. Ada juga dapatan yang menunjukkan jumlah kolesterol boleh turun beberapa peratus, manakala kolesterol jahat boleh turun dengan lebih ketara apabila O8 diambil secara teratur. Selain kolesterol, O8 juga dikaitkan dengan sokongan terhadap tekanan darah. Kesan ini datang daripada beta-glukan dan juga bahan seperti GABA, iaitu sejenis asid amino yang membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangkan isyarat yang membuat saluran darah mengecut. Apabila saluran darah tidak terlalu tegang, tekanan darah lebih mudah dikawal. Ini penting kerana tekanan darah tinggi ialah salah satu punca utama saluran darah menjadi rosak keras dan sempit. Dari segi pengambilan serat harian pula, ramai orang sebenarnya masih tidak cukup serat. Dalam kehidupan harian kita mungkin banyak makan nasi putih, roti mie kuih lauk bergoreng dan makanan proses, tetapi sayur buah dan bijirin penuh pula sedikit. OAT boleh membantu menambah serat kerana ia mengandungi serat larut dan serat tidak larut dalam nisbah yang cukup baik. Serat larut membantu kolesterol dan gula darah, manakala serat tidak larut membantu pergerakan usus. Namun jangan pula makan OAT terlalu banyak secara tiba-tiba. Jika tubuh belum biasa dengan serat yang tinggi, perut boleh rasa kembung, tidak selesa, cirit-birit atau sembelit. Mulakan secara perlahan sekitar 30 hingga 50 gram untuk satu hidangan, kemudian lihat bagaimana tubuh Anda menerimanya. Anda boleh makan OAT sebagai bubur dicampur dengan susu soya, tanpa gula, ditambah sedikit pisang epal badam, atau dibuat sebagai sarapan ringkas sebelum memulakan hari. Yang penting, elakkan OAT segera, yang terlalu banyak gula atau perisa manis. Pilih OAT yang lebih ringkas kemudian sesuaikan dengan selera sendiri. Dengan cara yang sederhana dan konsisten, OAT boleh menjadi satu makanan harian yang membantu menyokong kolesterol, tekanan darah usus, dan saluran darah secara perlahan-lahan. Makanan ke-10 ialah kopi. Ramai orang memulakan pagi dengan secawan kopi. Ada yang minum kopi sebelum ke tempat kerja, ada yang menikmatinya selepas sarapan, dan ada juga yang rasa hari belum bermula kalau belum minum kopi. Minuman yang begitu dekat dengan kehidupan harian ini sebenarnya juga mempunyai beberapa kandungan yang boleh membantu menjaga saluran darah apabila diambil secara sederhana. Dalam kopi terdapat polifenol yang tinggi. Polifenol ini mempunyai kesan antioksida yang kuat dan ia membantu mengurangkan tekanan oksidatif dalam tubuh. Tekanan oksidatif ialah keadaan apabila radikal bebas yang terlalu banyak mula merosakkan sel dan tisu. Seperti yang sudah kita bincangkan beberapa kali sebelum ini, apabila kerosakan seperti ini berlaku, berulang kali saluran darah boleh menjadi mudah, cedera kolesterol jahat lebih mudah melekat, dan proses pengerasan arteri boleh berlaku dengan lebih cepat. Jadi, polifenol dalam kopi boleh membantu tubuh melawan sebahagian tekanan ini dan memberi perlindungan lembut kepada saluran darah. Selain polifenol, kopi juga mengandungi satu bahan yang dipanggil asid klorogenik. Nama ini mungkin agak jarang didengar dalam perbualan harian, jadi mari kita fahami dengan cara yang mudah.
Asid klorogenik dikaitkan dengan kesan baik terhadap metabolisme kolesterol. Ia membantu mengurangkan penghasilan kolesterol di hati, lalu jumlah kolesterol jahat dalam darah boleh menjadi lebih terkawal. Apabila kolesterol jahat berkurang, risiko pembentukan plak pada dinding saluran darah juga boleh dikurangkan. Bukan itu sahaja, asid klorogenik juga dikaitkan dengan keupayaan mengurangkan penyerapan kolesterol daripada makanan. Maksudnya apabila kopi diambil secara sederhana, tubuh mungkin tidak menyerap kolesterol daripada makanan sebanyak sebelumnya. Dari sudut ini, kopi bukan sekadar minuman untuk menghilangkan mengantuk, tetapi juga boleh menjadi sebahagian kecil daripada tabiat harian yang menyokong penjagaan kolesterol. Kopi juga dikaitkan dengan sokongan terhadap tekanan darah. Seperti yang disebut tadi, polifenol dalam kopi boleh membantu saluran darah menjadi lebih rileks dan membantu aliran darah berjalan dengan lebih lancar. Selain itu, kopi juga mengandungi kalium, yaitu mineral yang membantu tubuh membuang lebihan natrium. Apabila lebihan natrium dapat dikurangkan, tekanan darah lebih mudah dikawal. Dan apabila tekanan darah lebih stabil, saluran darah tidak perlu menanggung tekanan yang terlalu kuat setiap hari. Inilah sebabnya, kopi jika diminum dengan cara yang betul, boleh memberi manfaat kepada penjagaan saluran darah dan mengurangkan risiko masalah yang berkait dengan stroke. Namun ada satu perkara yang sangat penting. Kopi tetap perlu diambil secara sederhana. Ini kerana kopi mengandungi kafein. Jika kafein diambil terlalu banyak, ia boleh menyebabkan jantung berdebar tangan, bergetar, rasa gelisah perut, tidak selesa atau sukar tidur pada waktu malam. Bagi warga emas atau mereka yang ada tekanan darah tinggi, masalah jantung, gastrik, tidur, tidak lena, atau sedang mengambil ubat tertentu, pengambilan kopi perlu lebih berhati-hati. Secara umum, 1 hingga 2 cawan sehari sudah memadai untuk kebanyakan orang, tetapi ia tetap bergantung kepada keadaan tubuh masing-masing. Yang perlu dielakkan ialah menjadikan kopi sebagai minuman manis yang penuh gula, susu pekat, krimer, dan sirap perisa. Jika kopi diminum terlalu manis, manfaatnya boleh tenggelam oleh gula yang berlebihan. Jadi pilih kopi kosong, kopi kurang gula, atau kopi dengan sedikit susu tanpa gula berlebihan. Nikmati perlahan-lahan, bukan berlebihan. Dengan cara itu, kopi boleh menjadi teman pagi yang lebih bijak untuk tubuh dan saluran darah. Dalam perkongsian kali ini, kita sudah melihat makanan dan minuman yang boleh membuat saluran darah lebih mudah tersumbat, serta makanan yang boleh membantu menjaga saluran darah supaya kekal lebih bersih dan lancar. Ada makanan yang perlu dikurangkan kerana boleh menaikkan kolesterol jahat, gula darah, lemak darah, atau tekanan darah. Ada juga makanan yang boleh dimasukkan ke dalam hidangan harian kerana mengandungi serat lemak baik, antioksida, kalium, dan bahan semula, jadi yang menyokong kesihatan saluran darah. Yang penting bukan berubah secara mendadak dalam 1 hari, tetapi mula memilih dengan lebih sedar. Kurangkan sedikit makanan yang membebankan tubuh, tambah sedikit makanan yang melindungi tubuh. Dari dapur kecil di rumah, dari pilihan minuman, ketika makan, dari lauk yang kita ambil, setiap hari saluran darah boleh dijaga perlahan-lahan. Menjaga saluran darah bukan hanya tentang mengelak penyakit, tetapi tentang menjaga peluang untuk terus bergerak, berfikir dengan jelas, dan menikmati hari tua dengan lebih tenang. Sampai di sini dahulu perkongsian kali ini. Semoga ia bermanfaat untuk anda dan keluarga yang anda sayangi.